Jangan sempit sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Aqil bisiril Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kitab kita muka surat 15. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, erti sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan lawannya. Jadi kita masuk sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan lawannya. Maksud wajib sini yang mesti ada pada Allah Ta'ala dan juga lawannya lah. Lawan pun kena belajar juga. Yang pertama, wujud, artinya ada. Lawannya adam, artinya tiada. Maka wajib kita percaya akan adanya Tuhan yang sebenar yang menjadikan alam ini, dan alam itulah menjadi tanda ada Tuhan yang menjadikannya. Mustahil ada alam dengan tidak ada yang menjadikannya. Okey, baik. Sifat yang pertama, dia nak belajar ni dengan jalan tafsil mesti bawa 5 poin, 5 perkara. Poin yang pertama atau perkara yang pertama, nama sifat, iaitu nama sifat yang kita nak belajar ni wujud. Namanya wujud. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, erti sifat. Erti ni maknanya terjemah bahasa. Wujud tu bahasa Arab, kita kena terjemah ke dalam bahasa Melayu kita. Maka terjemah bahasa wujud artinya ada. Terjemahnya wujud tu maknanya ada dari sudut terjemahan bahasa. Kemudian poin yang ketiga, makna sifat. Makna sifat, makna ni dia menghuraikan poin yang kedua. Dia menghuraikan makna ada tu. Kerana kalau kita belajar sekadar erti sampai ke ada, tak jelas makna, tak faham. Maka kita kena belajar akan makna ada tu maksud macam mana ada. Kerana makhluk pun nampak ada juga. Ada macam mana? Baik. Jadi makna ada itu iaitu wajib kita percaya akan adanya Tuhan yang sebenar. Kenapa dia kata Tuhan yang sebenar? Kerana dia begini. Dia ada istilah yang disebut sebagai ma'budun bihaqqin dengan ma'budun bil batil. Ma'budun bihaqqin artinya ma'budun maknanya yang kena sembah atau yang disembah. Bihaqqin, bi dengan haqqin sebenar. Yang disembah dengan yang sebenar-benarnya. Satu lagi istilah ma'budun bil batil. Ma'budun artinya yang disembah, bi dengan batil.
Batil tu maknanya dengan tidak salah batil. Dengan sesuatu benda yang tidak sah, bukan suatu benda yang benar, suatu benda yang bohong. Yang disembah tetapi batil, yang disembah tapi bohong. Jadi mana dia? Allah ma'budun bihaqqin. Allah yang disembah dengan yang sebenar-benarnya. Adapun sembahan-sembahan lain seperti topekong, matahari, berhala, tak kiralah apa nama sembahan sekalipun, maka sembahan-sembahan yang lain itu ma'budun bibatil. Yang disembah juga orang sembah dia tapi batil. Batil maknanya tak ada asas, tak ada hujah, tak ada bukti, bohong. Tu maknanya. Jadi sebab tu dia kata percaya kita akan adanya Tuhan yang sebenar. Maksud yang sebenar ma'budun bihaqqin. Yang disembah dengan sebenar-benarnya. Jesus yang disembah tetapi bukan sebenar-benarnya. Bukan Jesus tu Tuhan. Dia cuma disembah tapi Jesus bukan Tuhan. Topekong disembah tapi bukan Tuhan. Matahari disembah tapi bukan Tuhan. Adapun Allah disembah dan dialah sebenar-benar Tuhan. Tu maksudnya adanya Tuhan yang sebenar. Yang sebenar apa? Yang menjadikan alam ini. Allah lah yang menjadikan alam ini. Okey, baik. Kenapa disebut menjadikan alam? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dalam ayat buku ni, kitab ni dia kata menjadikan alam. Kalau dalam ayat Quran, baca ayat yang kita sebut tadi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Persoalan demi persoalan timbul. Kenapa disebut alam? Memadai alam. Kenapa tak sebut habis semua satu-satu? Kenapa tak sebut semua? Kenapa tak sebut Allah lah yang menjadikan pokok, menjadikan bukit, menjadikan batu? Kenapa tak sebut? Dah, kalau sebut penuh lah kitab ni, nak sebut satu-satu. Betul lah tu. Nah, kerana memadai kata yang besar. Allah lah yang menjadikan alam. Alam ni besar dah. Dalam ayat Quran Allah kata Allah yang mencipta langit dan bumi. Langit tu cukup besar dah. Bumi pun besar dah. Dan kalau yang besar pun kita nampak Allah yang bagi jadi dah barang kecil. Barang kecil tak payah sembang banyak lah. Lagilah kita yakin Allah bagi jadi. Macam tu lah. Contoh kan. Bas ni saya punya. Contoh. Kita beli bas. Bas tu memang kita punya. Kita pun keluar kenyataan. Bas ni saya punya. Bas tu dah bak besar. Dah kunci kecil je. Bas dia punya, kunci bukan dia punya. Bongok dah. Dah kalau bas sebesar bas tu dia punya. Dah kalau kunci, side mirror, tiup tayar, tak payah sembang lah. Bas yang lain kecil-kecil. Kursi dalam bas tak payah sembang lah. Dah kalau bas tu sebiji bas tu dia punya. Dalam bas yang kecil-kecil ala-ala, semua dia punya. Dan bila Allah sebut Allah lah yang cipta alam, Allah cipta langit, Allah cipta bumi, tak payah sembang lah benda yang halus. Dah yang halus semua milik Allah lah. Kalau yang besar pun Allah punya, kecil-kecil lah kompom-kompom sangat lah. Macam tu. Tapi teruknya manusia, dia yakin langit Allah jadi, dia yakin bumi Allah jadi, dia yakin Allah, alam ni Allah bagi jadi. Tiba-tiba bahagian yang halus-halus pada diri dia, kecil-kecil pada dia, bukan yang Allah bagi jadi. Duit dia punya, bukan Allah bagi jadi. Rezeki dia, hak dia, bukan Allah yang bagi rezeki. Makanan dia punya, tak boleh bagi kat orang. Itu dia punya, dia susah bayar. Dia tak nampak Allah yang beri. Padahal bila tanya langit siapa jadi? Dia kata Allah. Dan bumi Allah. Tu kata bongok. Bas dia ngaku orang tu punya bas. Sampai ke kursi dia kata bukan. Kursi aku punya. Sebab aku duduk atas kursi bas ni. Tu yang driver bas bagi kaki atas muka. Hang duduk dalam bas, aku hang tompang naik je. Kursi hang duduk tu, hang tompang duduk je. Kursi aku punya, hang cuma tompang duduk sementara nak jalan sampai ke tempat hang nak pergi. Tu je. Itu pun mujuh aku bagi duduk. Kalau aku tak bagi duduk, aku suruh diri je. Faham tak kias dia? Sama tak?
Dunia ni milik Allah. Allah bagi tompang teduh je. Allah bagi tompang duduk je. Tiba-tiba sombong. Dia kata ni aku punya, ni aku punya. Nah, tapi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ada sebahagian kita Allah tak terajang pun. Allah bagi peluang untuk kita bertaubat. Tapi kalau degil juga, maka balik kepada Allah, fahuwa ilallah. Nah, insya'a afa'anhu wa insya'a aqabahu. Nah, balik kepada Allah, bertemu Allah nanti di hari akhirat. Kalau Allah nak, Allah maafkan dia. Kalau Allah tak nak, Allah azab dia dalam api neraka. Dengan sebab kesombongan dia masa di dunia dulu. Ini tujuan kita mengaji wujud. Biar kita nampak alam sebesar-besar alam ni Allah bagi jadi. Bila Allah bagi jadi, Allah ada tak? Adalah. Kalau dia bagi jadi tiba-tiba takkan dia tak ada. Tak? Mestilah dia yang bagi jadi, adalah dia. Tengok kek lawa siap dengan krim apa semua, siap ada tulisan lagi nama atas kek. Oh, alhamdulillah kek ni. Kek siapa buat ni? Orang tanya, sedap kek ni. Siapa buat? Dah dia jadi sendiri. Tak ada siapa buat, dia jadi sendiri. Oh, gitu. Ambil kek tepek atas muka dia. Nampak? Bongok ke apa? Jangan nak bohong aku. Jangan nak kencing aku. PH dah kencing dah. Tak payahlah kencing aku pula. Dia kata, nah, kek ni mesti ada bagi jadi. Mana boleh jadi sendiri? Kepala otak. Maksud dia begitu. Jadi akal yang waras, sebab tu kita belajar hukum akal. Hukum akal ni fikir dengan akal. Akal yang waras akan berfikir, dah alam sebesar-besar alam ni ada, mestilah ada yang menciptanya. Walaupun kita tak nampak dia. Macam kita beli kek tadi. Kita beli kek kat secret recipe. Kita nampak tak chef dia. Kita nampak tak siapa yang buat kek tu. Nah, tapi bila kita makan sedap, tengok kek tu susun elok cantik, kita mesti akan kata yang buat kek ni cantik, yang buat kek ni pandai. Yang buat kek ni orang yang memang pandai buat kek ni, chef ni. Dia kata dak mana pula ni kek lawa ni? Dak dia buka-buka freezer memang ada dia. Dak macam mana ada? Dak memang ada. Nampak? Masukkan dia dalam freezer. Betul? Bongok tu nama bongok macam ni. Dah tengok-tengok alam, mesti kita kata, alam ni lawanya. Tengok pelangi, bukit buka, burung cantik, berkicauan. Mesti yang cipta ni hebat. Walaupun kita tak nampak dia, tiba datang orang gila mana rambut kusut masai. Dah terajang tahu. Mana ada, mestilah Allah bagi jadi, mestilah ada yang menciptanya. Ada tu yang kita nak belajar ni, itulah namanya wujud. Tu makna ada. Dan alam itulah menjadi tanda ada Tuhan yang menjadikannya. Itu dalil dia. Tapi dia tak susun lah. Yang ni kita susunkan. Tadi dah erti nama, erti makna. Yang keempat, lawan dia. Lawan dia iaitu Adam. Artinya tiada. Lawannya Adam. Artinya tiada. Okey, baik. Sebelum kita pergi jauh, kenapa kita perlu belajar lawan? Kenapa kita perlu belajar mustahil? Memadailah kita belajar wujudnya. Allah bersifat dengan sifat wujud. Makna wujud sekian. Okey, selesai. Apa nak pergi belajar lawan dia pula? Lawannya mustahil. Allah itu bersifat dengan sifat Adam. Artinya tiada. Apa tujuan? Tujuan belajar lawan untuk mentahkikkan yang wajib. Tahkik ni artinya menguatkan. Tujuan belajar lawan untuk menguatkan yang sebenar. Contoh, whiteboard itu putih, tidak hitam. Nah, padahal boleh dia cakap whiteboard itu putih. Betul dah. Tapi dia nak tahkik, dia nak kuatkan betapa putihnya whiteboard tu tidak hitam. Maknanya whiteboard tu putih sungguh, memang tak hitam. Tapi kalau kita sebut whiteboard itu putih saja, boleh jadi ada warna lain dekat whiteboard tu. Mungkin ada warna hitam juga, cuma kita tak sebut. Ayat tu mungkin tak habis. Boleh jadi kita nak kata whiteboard itu putih dan hitam, tapi baru whiteboard itu putih dan hitam tak masuk. Tapi kalau dia sebut whiteboard itu putih, tidak hitam, hitam sama sekali tak ada. Putih semata-mata putih. Tu maksud tahkik semata-mata nak kata perkara itu wajib. Maknanya Allah itu ada, mustahil tiada. Maknanya ada sungguh dengan tak ada tu. Boleh faham? Jadi itulah yang membezakan adanya Allah dengan adanya makhluk.
Kita semua. Sebab tu kita cakap tadi, kalau kita belajar ada je, macam sama je, kita pun ada juga, Allah pun ada juga. Dah sama ke? Tak sama. Sebab adanya kita akan berlaku tiada. Adapun adanya Allah tidak akan tak ada. Itu belajar lawan tu. Tu belajar mustahil. Untuk membezakan. Maka Allah ada, tidak akan tak ada. Adapun ada kita, boleh jadi tak ada nanti. Bukan boleh jadi, memang akan satu nanti tak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu cerita dia. Jadi itulah sabit dan mustahil. Sabit artinya yang tetap. Tetap itu wujud. Mustahilnya adam. Adam artinya tak ada. Itu tujuan. Kalau orang tanya, so kenapa kita kena belajar mustahil, Ustaz? Jawab gitu. Untuk mentahkikkan, untuk menguatkan. Saya lelaki, bukan perempuan. Baru nampak kejantanan dia. Kalau cakap saya lelaki saja, belum tentu. Kalau saya lelaki juga, dia boleh jawab lelaki. Tapi kalau saya lelaki, bukan betina, bukan pondan, bukan tadi menguatkan kelakian dia. Betul tak? Lagi. Lagi. Contoh. Itu maksud dia. Baik, selesai. Kemudian yang terakhir, itu mustahil. Mustahil bawah sekali rupanya. Mustahil ada alam, bukan, itu dalil dia. Last sekali baru dalil. Dalil dia kita ambil kat mana ayat dia? Dekat dan alam itu. Dan alam itulah menjadi tanda ada Tuhan yang menjadikannya. Jadi bukti Tuhan tu ada alam. Kerana sebab itulah dipanggil alam. Alam-alam ni, kata Tok Guru Siddiq Nok, alamat. Alamat tu maknanya tanda. Alam ni artinya tanda. Tanda apa? Tanda adanya Allah. Sebab tu bacalah mana-mana kitab tauhid, fahudusul alam, dia kata. Dalil bukti wujudnya Allah, fahudusul alam. Maka baharu alam ini. Adanya alam membuktikan bahawa adanya Allah. Sebab itulah dipanggil alam. Tujuan Allah cipta alam untuk kita kenal bahawa ada Allah pada kita. Bukan saja-saja Allah buat alam sekeliling ni. Allah supaya biar kita tengok alam, teringat pada Allah. Syuhudul kasrah fil wahdah. Itulah, tengok yang banyak, ingat kepada Allah. Tapi orang hari ni terpukau dengan keduniaan. Akhirnya bila dia melihat dunia, dia merasai dunia milik dia. Sedangkan tujuan Allah cipta dunia, melihat dunia, merasai dunia milik Allah. Patutnya jadi macam tu. Tapi dia tak, dia melihat dunia milik dia. Dia kata tu yang berebut pakat masing-masing nak ambil dunia, nak letak pada diri dia, nak memilikinya. Padahal kalau letak dunia milik Allah, tak ada apa bagian kita, macam Tok Guru kita ajar qanaah kan. Tu. Baik. Mustahil ada alam dengan tidak ada yang menjadikannya. Jadi mustahil, akal tak boleh terima alam ni ada dengan tidak ada yang menjadikannya. Mana mungkin alam ni boleh ada tapi tak ada yang menjadikan alam. Mustahil, akal tak boleh terima. Kalau cakap itu mereng, gila. Dia kata alam ada tapi tak ada siapa bagi jadi. Gila, bodoh. Bukan cakap bodoh boleh tahan kira lagi. Bodoh ni sebab tak reti, bila belajar dia reti. Ini dah ajar pun tak reti ke? Tu bongok nama. Ataupun bodoh piang. Tu. Ni maknanya. Mustahil, akal tak boleh. Sebab tu otak jadi mereng. Akal tak ada. Mana pula alam? Dia kata bumi ni terjadi dengan sendirinya. Ada satu orang dalam ni, cerita dia dalam kitab, tak masih ingat tapi siapa ni karang. Lupa dah nama dia. Jadi cerita dia, tak tahu cerita betul ke atau dia buat rekaan contoh. Ceritanya ada satu orang profesor. Profesor ni seorang Islam. Dia ajar di college yang rata-ratanya orang bukan Islam lah, kafir. Bukan cakap kafir biasa, tapi kafir jenis etis. Etis ni satu golongan yang tak percaya Tuhan. Dia kata Tuhan tak ada. Habis yang habis ada semua ni jadi sendiri. Dipanggil sebagai semula jadi. Benda ni kitaran hidup. Hidup ni berpusing-pusing-pusing. Jadi dia main pusing gitu.
Jadi dia kata semua benda ni jadi dengan sendirinya. Jadi satu hari profesor ni mikir macam mana dia nak dakwah anak-anak murid dia. Jadi satu hari dia masuk kelas. Dia tanya kepada anak murid dia, kalian tahu tak macam mana buku yang ada depan kalian ni boleh terjadi? Lepas tu anak murid dia kata, mesti dah ada kilang yang mencetaknya. Kata guru dia, tak. Cerita sebenarnya macam ni. Dia kata satu hari berlaku ribut taufan yang sangat kuat. Bergoncang habis pokok-pokok sampai tercabut pokok-pokok ni. Jadi bila tercabut pokok ni berlaga sama-sama dia. Laga. Daun ni hancur berkecai. Kecai. Lepas tu daun tu jatuh ke tanah. Jatuh dia bercantum-cantum jadi kertas. Daun tu. Cantum-cantum jadi kertas. Lepas tu angin yang kuat tadi meniup air laut. Sehingga air tu terbang ke udara. Nak naik ke atas, akhirnya jatuh ke atas kertas tadi, menulislah tulisan-tulisan seperti di depan kalian. Begitulah sejarah buku ni terjadi. Anak murid dia pandang sama dia. Dia kata, profesor kita gila rasanya. Mana boleh bro, ni buku ni tengok lawa tersusun elok dengan tulisannya cantik, tersusun ada muka surat. Manakah mungkin air naik jatuh atas kertas? Mana mungkin pokok-pokok hancur jadi kertas? Ni ada kilang ni yang buat kertas ni, ada kilang yang cetak dakwah ni. Nak mana boleh jadi sendiri? Dah lepas tu kata prof dia, dah tu kalau buku kamu nampak ada kilang yang mencetak, takkan sebesar-besar alam bumi ni nak tak ada siapa yang menciptanya. Takkan dia jadi sendiri. Kalau buku pun kamu tak boleh pegang bahawa dia jadi sendiri, apatah lagi alam ni. Senyap anak murid ni. Barulah akhirnya mereka semua masuk Islam. Tu. Jadi sebab tu perkara-perkara yang disebut di dalam sifat 20 ni dia berkait dengan akal fikiran kita. Waktu tak semestinya dalam bab ni kita kena bawanya dengan dalil Quran atau hadis. Dengan dalil akal sudah memadai untuk membuktikan ketuhanan itu benar. Kepada mereka-mereka yang tidak percaya kepada Allah Ta'ala. Kan? Sebab apa? Benda ni melalui akal. Sebab tu Allah berikan akal kepada setiap manusia. Sama ada Islam ataupun yang bukan Islam. Persoalannya, guna akal atau tak guna akal. Okay? Kemudian kita berhenti dulu. Kita akan sambung yang kedua. Kita belajar boleh satu-satu sifat. Tapi lambat sikit lah. Tapi biar betul-betul faham. Kita bukan nak gopoh. Kita nak dapat ilmu. Kan? Antaralah benda yang anda nak kongsi lah. Ini perasaan dan pengalaman anda sendirilah. Lepas kita dengar, kita ditarbiah oleh Tok Guru Siddiq Noor ni. Walaupun anda guru ni, nak kata lama, dudaklah lama sangat. Tapi bolehlah tahan. Daripada 2013 kalau tak silap. Nak kitab hikam yang Tok Guru baca tu pun dah diulang dah. Tetapi setiap kali dia menyampaikan kuliah, kita dapat satu input baru ataupun satu semangat baru. Walaupun kitab yang sama, diulang benda yang sama, tapi dia macam satu benda yang masuk, yang baru dalam diri kita. Kan? Jadi tak pernah jemu. Jadi macam kita golongan belajar ni lah. Golongan belajar ni, ini anak kongsi anak sendirilah. Kita teruja bila tengok orang-orang lain hebat dari sudut ilmunya, alim ulama dan sebagainya. Jadi pun kita pun sungguhlah pulunlah sikit dalam bab mengaji, baguslah. Kemudian kita belilah kitab, banyak kitab bersusun-susun dekat rak sampai lembik-lembik dia punya papan itu. Kan? Nak mengaji. Sampai satu tahap kita rasa kita nak khatam semua kitab. Akhirnya kita jadi gelojoh, tergopoh-gapah dan sebagainya. Akhirnya bila kita ngulang balik, satu habuk pun tak lekat kat kepala. Bila kita fikir balik, dengar daripada nasihat Tok Guru dalam kuliah-kuliah dia, persoalannya balik pada diri kita. Apa yang kita nak sebenarnya? Apa yang kita nak? Kita nak ilmu atau kita nak Allah? Cuba jawab tadi. Kita nak khatam kitab ke kita nak Allah? Tujuan kita berilmu, tujuan kita mengaji sebab kita nak ke dia. Kita nak Allah, kita nak pergi ke Allah, kita nak dekat dengan Allah. Tapi sebenarnya kita telah tertipu dengan nafsu kita sendiri. Akhirnya bukan kita nak Allah, tapi kita nak pulun. Sebab apa kita nak pulun? Cek balik supaya nak orang bangga dengan kita.
supaya orang kata kita hebat, supaya orang kata kita alim, supaya orang kata kita banyaknya kitab dia dah khatam. Situ yang jadi penyakit hati secara halus kepada orang mengaji. Ini berlaku pada diri anak sendiri, kita kongsikan supaya kita selamat. Sebab tu dalam Minhajul Abidin, Imam Ghazali dia cerita halus tipu daya demi tipu daya. Dalam tipu daya tu ada tipu daya lagi. Dalam ketaatan kita buat kadang-kadang dia selit kat tipu daya. Payah benda ni. Memang sebab tu kata Tok Guru Siddiq Noh, hebat sungguh Imam Al-Ghazali. Dia boleh nampak benda yang orang lain tak nampak. Orang kata kasyaf ni boleh tembus dinding. Dia bukan masalah tembus dinding. Dia kasyaf benda, dia kaji tentang iblis, kaji tentang hawa nafsu. Kaji macam mana dalam amal kita buat ni ada juga dia masuk. Tu lagi hebat, tu lagi kasyaf. Kan? Jadi bila renung-renung balik tak apalah. Walaupun hanya kita baca kitab Zadul Muta'alim, walaupun lambat-lambat, tapi kita belajar sungguh-sungguh, kita faham satu-satu. Khatam ni saja pun, lepas tu kita beramal dengan apa yang disebut dalam kitab, insya-Allah kita jadi hamba Allah yang baik di sisinya. Walaupun kita tidak diangkat jadi seorang ulama, walaupun kita tidak diangkat menjadi wali, tapi sekurang-kurang kita tetap baik di sisi Allah. Jadi daripada jadi jahat, betul tak? Daripada ilmu banyak-banyak tapi amal tak boleh apa nak buat, kan? Daripada khatam berkitab-kitab tapi akhirnya tertipu dengan duniawi juga. Nak buat apa, kan? Jadi biar pelan-pelan. Jadi betul lah Tok Guru kata kitab tasawuf ni penawar hati, pengubat hati. Bila kita mengaji-ngaji barulah tertawar hati kita, ataupun orang cakap terubat hati kita. Dulu kita gopoh dan sebagainya, bila kita fikir balik, tak apalah. Banyak mana kitab pun aku bukan nak khatam semua. Aku cuba saja belajar untuk aku beramal. Khatam tak khatam itu terserah pada Allah. Kan? Yang penting apa yang kita tahu kita buat. Man amila bima alima awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, maka Allah akan bagi dia ilmu yang dia tak tahu. Kita beramal je setakat mana ilmu yang kita tahu. InsyaAllah Allah akan berikan sesuatu yang kita tidak sangka-sangka. Boleh jadi kata Tok Guru tajalli kelazatan. Kita beramal dengan benda yang kita tahu, Allah berikan kelazatan terhadap dia. Beramal contoh macam mana? Sembahyang duha je. Tak ada nak hebat-hebat mana, sembahyang duha 2 rakaat je. Tapi kita buat sungguh-sungguh, Allah berikan kelazatan solat duha. Kalau kita buat satu benda, walaupun benda tu kecil, remeh, tapi kalau kita buat dengan kefahaman yang betul dan kesungguhan yang betul, tidak dicampur dengan benda-benda yang lain, insya-Allah benda yang remeh jadi besar. Ataupun kita akan rasa kelazatannya yang sangat hebat. Macam kadang-kadang macam contoh dalam bab dunia, nasi lemak je. Tapi kalau nasi lemak tu terasa sedapnya, dia rasa lebih nikmat daripada kambing golek sendiri. Kan? Contoh kereta kancil je. Orang pandang, orang lain, orang luar pandang alah lekeh kereta kancil. Tapi kalau dia merasai nikmat kereta kancil, dia akan rasa besar nikmat kancil tu. Kenapa besar? Kancil tu sendiri boleh bawa dia pergi masjid. Ada orang kereta Velfire tapi tak sampai ke masjid. Kan? Itu lebih baik. Bukan pandang pada besar atau kecil dunia tu, tapi ke mana kita nak pergi. Kan? Jadi moga-moga begitulah. Kemudian kita jawab sedikit soalan. Soalan yang pertama, orang rumah saya. Orang rumah ni apa maksud dia? Orang dalam rumah dia. Isteri dia lah. Isteri dia period tak teratur semenjak 2 menjak ni. Bagus suami dia. Ambil berat. Contoh, hari ni period, esok okey. Hari ketiga pun tak ada. Dia pun yakin dah selesai. Jadi dia mandi dan terus solat. Selang beberapa jam lepas tu period semula. Jadi ustaz, macam mana kita nak selesaikan? Kadang-kadang solat zuhur asar okey, masuk maghrib period pula. Selesaikan macam mana? Selesaikan apa? Selesaikan period tu. Okey, period tu maknanya bila berlaku kejap ada kejap tak ada ni, itu dinamakan berpenyakit. Maknanya kena pergi berubat lah. Pergi berubat. Ada riwayat mengatakan di zaman Nabi ada perempuan mengadu pada Nabi, seperti bukan macam sebiji macam ni lah, sepertilah berlaku macam ni. Maka Nabi kata pergi berubat. Kerana Nabi kata kamu kena tendangan jin. Jin sepak. Celah dia. Ketepak gitu. Tapi tak tahulah macam mana, tapi maknanya jin tendang. Menyebabkan habis darah tu keluar tak menentu. Jadi pergi berubat. Adapun soal solatnya tu, betul dah dia buat. Bila dia tengok suci, tapi ini khilaf, kata Tok Guru, khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata bila keadaan tu suci je buatlah ibadat, maknanya sembahyang.
Contoh dia kata Zuhur semayang, Asar semayang, masuk maghrib period pula. Jadi bila datang period maghrib tu tak semayang. Jadi bila bersih semayang. Ada satu lagi pendapat dia ikut pada tempoh masa tu. Tapi panjang kalau nak cerita betul-betul bab haid ni. Dia ada bahagian dia nanti dalam kitab kita ni. Saya cerita ringkas je untuk sebab nak jimatkan masa. Jadi ambil langkah berjaga-jaga, langkah ihtiyat bila suci, walaupun kita tak confirm lagi suci, tapi bila darah tu putus dah tak ada, buat je lah sembahyang. Dan inilah yang wajib lah. Yang sunat tak apalah, bab yang wajib sembahyang. Tengok-tengok maghrib keluar pula period. Habis patutnya Zuhur Asar tadi hanya tak suci lagi lah. Maknanya tak dikira suci, sebab suci ni mesti 15 hari. Tapi dah semayang dah Zuhur Asar tadi. Maka kata ulama dimaafkan, tak jadi berdosa. Sebab dia sangka suci, maka dia semayang. Habis jadi macam mana? Allah tetap juga beri pahala. Kerana Allah takkan sia-siakan hamba-Nya. Dia tetap beri pahala. Tapi semayangnya tu tak jadi inilah. Maknanya kalau dah habis tempoh period nanti, dia kena ni jugalah, kena tengoklah semayang dia tu masuk dalam mana. Kalau tak masuk dalam suci, tak apa, dimaaf. Tapi kalau masuk dalam suci tapi dia tak semayang, kena qada. Itu yang kita takut. Jadi sebab tu langkah jaga-jaganya, bila keadaan tu putus je haid, semayang dulu. Lepas tu tengok datang pula, baru berhenti. Jadi bila kita tengok tak menentu gitu, maknanya ada masalah, pergi berubat. Gitu. Jadi itu. Kalau nak cerita betul panjang lagi. Nantilah. Kemudian Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa pandangan Ustaz tentang video sajat yang mengatakan pondan-pondan tak kena corona? Terima kasih Tuan Ustaz. Okey, baik. Pertama sekali, video sajat tu saya tak tengok sangat, dan saya tengok sikit je depan dia je. Lepas tu kita skip video lain, malas nak tengok. Tu. Tapi kita dengarlah viral-viral mengatakan sajat ni dia kata pondan-pondan pun tak kena corona. Okey. Baik, nak ulah benda ni banyak ustaz dah ulah, terutamanya Al-Fadil, Ustaz Ahmad Usam. Lagi pedah dah, dia bubuh dah tu. Jadi sama je. Ana cakap pun benda yang sama juga. Jadi kita nak cakap lebih-lebih pun malas nak layan enggak. Orang ni kalau dia salah, kita tegur sekali untuk dia berubah, tapi dia buat perangai, dia tunjukkan lagi keegoan dia, malas dah kita nak tegur. Kalau orang tu betul-betul nak berubah, tak apa. Contoh, kita nampak ada kawan tak semayang, kita kata, "Mat, semayang Mat, nanti hang masuk neraka terbakar api ni kan, siang kat hang, aku siang kan, kita sama-sama ni." Tak apalah, dia kata, "Itulah, aku memang nak semayang pun, tapi itulah malas lah. Tak apa, hang ikut aku pelan-pelan. Jom." Tak apa, boleh tahan kira. Ni kita kata, "Mat, jom semayang Mat. Ni nanti kan hang tak semayang ni, api hang kena bakar dalam api neraka." Alah, api je pun aku simbah dengan air, padam api tu. Kata. Kalau kata macam ni, kita nak pujuk lagi tak? Cakap dengan penuh sombong, dengan keegoan. Dan apa kita kalau hang rasa hang boleh padam api neraka, lantak kat hang, malas aku nak ambil pot dah. Macam enggak okay, begini. Kita dah cakap dah, bukan kita seorang, ramai lagi ulama dan ustaz-ustaz tegur dia, cakap dia untuk supaya dia balik ke pangkal jalan. Tiba-tiba cakap makin membesar diri. Ini yang dalam kitab Kifayatul Muhtaj, dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi nampak ada seekor lembu keluar daripada lubang yang kecil. Kemudian lembu tu nak masuk balik lubang tu, tak lepas. Bila Nabi tanya malaikat Jibril, "Apa ni ya Jibril?" Maka Jibril kata, "Inilah umat Tuhan hamba yang bercakap besar. Cakap sehingga tak boleh nak patah balik. Cakapnya penuh sombong, penuh ego. Masa cakap tu, rasa hebat. Tapi bila nak patah balik, tak boleh dah. Nak patah balik tak boleh dah. Sebab cakapnya terlampau sangat." Jangan cakap gitu. Jangan kata pondan-pondan pun corona tak kena. Nak kata apa? Nak masukkan walaupun kami ni maksiat, buat benda yang salah di sisi agama, tapi kami tak kena penyakit. Mu ingat penyakit tu confirm azab. Nalah sekali ulah juga. Duk malam-malam ulah juga bengang. Dia kata dia ingat penyakit tu semata-mata azab. Penyakit boleh jadi azab, penyakit juga boleh jadi nikmat. Jangan pandang penyakit confirm azab.
Kadang-kadang ada orang kena penyakit jadi nikmat. Macam mana nikmat? Dia kena penyakit, dengan sebab kena penyakit itulah mulut dia istighfar pada Allah 1000 kali sehari. Sebab sakit, Allah astagfirullah, Allah astagfirullah. Takdir kata mati. Mati-mati Allah matikan dia dalam keadaan dia bersih, suci, tak ada dosa. Sebab dia istighfar sungguh-sungguh pada Allah. Nah, kadang-kadang penyakit jadi nikmat. Nikmat di situ. Nah, kadang-kadang dengan penyakit jadi azab. Nah, boleh jadi. Nah, dengan sebab dia kejahatan dia, Allah azab dia, boleh jadi juga. Jadi tengok pada keadaan, tengok pada orang. Sebab itulah kata ulama, bila sesuatu musibah itu berlaku ataupun sesuatu bencana berlaku, malapetaka berlaku pada orang beriman, itu dipanggil musibah ataupun ujian. Ujian Allah untuk Allah naikkan makam dia. Sekiranya dia sabar, maka lepas dia daripada ujian, Allah tinggikan darjat kemuliaan dia. Tapi kalau dia tak sabar, maka dia jatuh dengan ketidaksabarannya itu sendiri. Kan? Ada pun kalau bala atau malapetaka itu, bencana tu jatuh kepada orang yang kafir atau orang yang ingkar kepada perintah Allah, maka itu bukan dipanggil ujian, tapi itu dipanggil bala. Nah, sebab tu kata Tok Guru, bala di atas bala. Dia dah kena bala. Kan? Dia dah kena bala. Mana bala dia? Bala dia buat maksiat pada Allah, jadi pondan. Padahal orang tegur dah, tak boleh, hukumnya haram. Tu bala dah. Bala yang kedua, kata Tok Guru, bala di atas bala. Dia tak sedar bahawa dia kena bala. Siap sombong pula cakap. Tu 2 kali bala. Bala dalam bala. Bala atas bala. Dah lah jatuh ditimpa tangga pula. Tapi dia tak sedar. Dia tak rasa apa-apa sebab dia tak pandang akhirat. Cuba pandang kepada akhirat. Kita ni nak ukur satu pandang akhirat. Nak kata nikmat, di mana nikmat? Nikmat tu bukan hal dunia, nikmat tu hal akhirat. Nikmat itu adalah syurga Allah. Tu nikmat. Apa yang kita buat hari ni, macam saya sebut tadi, orang tu kena penyakit, kemudian dia istighfar. Maka kita kata, macam mana ustaz kata kena penyakit dapat nikmat? Nikmat istighfar, dengan istighfar tadi dia boleh mendapat syurga Allah. Maka nikmatnya situ, bukan nikmat pada dunia ni. Nah, bila orang memandang nikmat tu hanya pada sudut dunia, dia pandang rumah besar nikmat lah, kereta besar nikmat lah, belum tentu jadi nikmat. Boleh jadi itu jadi bala, dengan sebab rumah besar, kereta besar, tak hadir ke rumah Allah, memandang rumah Allah lebih kecil daripada rumah dia. Kan? Kesombongan dan sebagainya. Patut kita malu lah. Rumah kita lebih besar daripada rumah Allah, malu lah. Kan? Patut jangan berlebih-lebih. Jadi itulah bila memandang kepada dunia, maka dia nampak kemewahan itu sebagai satu nikmat. Padahal bila diukur dari segi akhirat, saya terus terang kita kata, sajat dengan geng-geng dia lah. Tepuk dada, tanya diri masing-masing. Kalau aku mati waktu sekarang ni, tanya diri masing-masing, adakah aku akan dimasukkan ke dalam syurga atau neraka? Kita tak tuduh dia ahli neraka, tapi kita suruh dia tanya balik diri masing-masing, kalau aku mati saat ini, adakah aku dimasukkan ke dalam syurga atau neraka? Dengan perangai apa yang ada pada kita hari ini. Itulah. Kalau kita tak payah tanya, kata semua kita tanya diri kita, kalau aku mati saat ni, aku gimana? Syurga atau neraka? Kalau alamatnya nampak boleh pergi ke syurga, moga-moga itulah nikmat yang kita nak capai. Tapi kalau alamat kita nampak keadaan diri kita macam nak serong ke neraka, na'udzubillah min zalik, ada kesempatan masa bertaubat sungguh-sungguh. Nak kembali kepada Allah. Kan? Cari Allah, balik kepada Allah. Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang akan menerima segala taubat hamba-Nya. Kan? Kita dah buat salah, jangan rasa hebat dengan kesalahan kita. Kan? Jangan bangga dengan dosa apa yang kita buat. Memadailah dosa yang banyak dah kita buat, dan rasalah bersalah dan malulah atas diri kita. Tidak berbangga dengan dosa yang kita buat, itu lebih teruk lagi. Kan? Takut Allah tutupkan mata hati kita, tak boleh menerima dah segala teguran dan nasihat, kerana mata hati sudah dikunci mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kan? Allah dah tutup mata hatinya, Allah tutup telinganya, Allah tutup matanya daripada mendengar segala-segala bentuk kebaikan. Jadi itulah
soalan yang kita kongsikan tadi, rasa macam tak nak jawab. Bila dah masuk dia tak boleh nak lepas pula. Dia geram. Tak apalah, jadi lebih kurang itulah. Kan? Moga-mogalah bukan di siapa-siapa pun, bukan sajak je, siapa-siapa pun kita doakan kembalilah kepada pangkal jalan. Tetapi kalau atas kedegilanmu dan kesombonganmu, kami serahkan urusanmu kepada Tuhan kami, Tuhan kita semua, kerana Dia Maha Adil. Kan? Begitulah. Jadi sekadar tu pada malam ni, kita mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang kita sampaikan adalah untuk memahamkan kita semua kepada agama Allah, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.